Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak kamu buat semakan bagi latihan ini. Jom cuba 1.1 soalan dalam buku teks muka surat 6. Okey, soalan nombor 1 ni, lakarkan corak seterusnya. Okey, bagi gambar di bawah. Okey, ini adalah pola, soalan pola dalam bentuk gambar raja. So kamu kena lukiskanlah Okey, kalau kita lihat dekat gambar rajah yang pertama, okay, ini ada 1 segi 4. Yang ni kalau ikutkan ada 5 segi 4, tapi macam ni cikgu kecilkan sikit. Okey, ada 5 segi 4, tapi macam mana segi 4 tu ditambah dekat situ. Okey, dia mulakan daripada tengah, kemudian dia tambah setiap hujung dekat sini kan. Okey, untuk bentuk yang ketiga ni pula, okey, dia tambah 2 lah lagi dekat sini. Okey, ataupun daripada gambar rajah yang kedua tu, dia cuma tambah dekat bahagian hujung tu je. Okey, so daripada situ kamu boleh agak seterusnya jadi macam mana. Okey, so seterusnya of course dia akan tambah 1 petak dekat hujung kan, 1 petak kat hujung. Okey, so ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak mencancang dan mengufuk. So kamu buatlah, kamu gunakan kotak yang dalam buku latihan tu kan, dia petak kecil-kecil kan. Ikut yang itu saja. Satu kotak macam tu. So kamu lukiskan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so untuk yang kat sini pula 1, 2, 3. Macam cikgu tak adalah lukis cantik kan, tepat. Dan seterusnya ni ada 4 lagi yang kamu kena buat. Kamu tambah saja, tambah dekat belakang ni, tambah dekat belakang ni, tambah dekat sini atas ni kan, kat sini. Okey, sama juga yang seterusnya lah tu, kena tambah lagi dekat situ. Okey, untuk Raja B, okey, kita tengok gambar rajah 1 adalah segi 3. Lepas tu segi 4. Lepas tu pentagon. Dia nampaknya dia punya susunan dia tu adalah bentuk-bentuk poligon lah. Bentuk-bentuk poligon. Sisi 3, sisi 4, sisi 5. Seterusnya 6 sisi lah. Sisi 6. Seterusnya ni 6 sisi 6 sisi, 7 sisi, 8 sisi, 9 sisi. Okey, tapi perlu sekata lah. Macam ni kan segi 3 ni semua sekata, dia punya sisinya sama panjang. Okey, yang ni sama panjang, nampak? So kamu kena lukiskan 6 sisi ataupun heksagon. Ini namanya pentagon kan. So lukiskan heksagon. Okey, lukiskan heksagon. Okey, kamu kalau ada di buku kamu tak ada kotak, senang sikit nak lukis kan. 7 sisi pula macam mana? Macam mana tu? Lebih kurang lah ya. So 8 sisi. Cikgu rasa cikgu buat dah tak betul dah ni. 8 sisi dia, kamu kena betul-betul lah ada 8 sisi kan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam itulah. 8 sisi dan seterusnya 9 sisi. Okey, lengkapkan yang tu Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Okey. Yang ni pun sama, nyatakan pola. Okey, bagi urutan berikut. Okey, yang ni dalam bentuk nombor kan, dalam bentuk nombor. So cikgu nak kalau dalam buku latihan tu, okey, salin soalan dulu. Okey, salin soalan dulu. Kemudian tuliskan untuk jawapan A kan. 5, 12, 19, 26. Okey. Lepas tu kita tengok pola dia. Okey, susunan dia adalah menaik lah kalau ikutkan kat sini. 5, 12, 19, 26. Menaik kan? So bila menaik, cikgu dah pernah bagi tahu kalau menaik sama ada dia tambah ataupun darab. Okey, kalau tengok dekat sini 5 ke 12
12 ke 19. 5 ke 12 kita boleh congak lah campur 7 kan. Campur 7. 12 campur 7 pun 19. 19 campur 7 dapat 26. Jadi memang confirm operasi dia ialah operasi tambah 7. Okey, kemudian kamu tuliskan pola sama dengan tambah 7 untuk nombor seterusnya. Okey, ataupun kamu boleh guna yang ada dalam buku teks, menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Okey, yang tu pun boleh. Okey, lepas tu kita tengok soalan B. Okey, soalan B pula soalan B. Negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10 dan seterusnya. Okey, kita nampak dia punya susunan dia nampaknya menurun lah. Okey, menurun. Ingat nombor 1, 4, 7, 10 nombor nampak naik. Tapi bila ada negatif, bila nombor tu semakin besar, nilai dia akan jadi semakin kecil untuk nombor negatif. Okey, so bila dia menurun sama ada operasi dia tolak ataupun bahagi. So kita boleh check lah dekat dua nombor yang pertama ni. Okey, daripada negatif 1 ke negatif 4. Kalau kita nak congak mungkin agak susah lah. So kalau kita untuk lebih mudah kita cari perbezaan di antara negatif 1 dengan negatif 4. So kita kena tolak lah. Tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Negatif 1 dengan negatif 4, negatif 1 lebih kecil, lebih besar, sorry. So kita gunakan kalkulator, negatif 1 tolak negatif 4. So kamu akan dapat 3. Dekat kalkulator buat macam ni negatif 1 tolak negatif 4. So kamu akan dapat perbezaan dia ialah 3. Okey, so kamu tahu beza dia 3. Operasi dia ialah tolak. So bila kita dah dapat beza dia 3, operasinya tolak, kita uji semula. Okey, kita uji negatif 1 kalau kita tolak 3, adakah dapat negatif 4? Yes, dapat kan. So kita uji lagi, negatif 4 tolak negatif 4 tolak 3, dapat negatif 7 yang seterusnya. Tolak lagi 3, dapat negatif 10. Jadi memang confirm lah jawapan dia. Okey, memang confirm jawapan dia. Kita tuliskan kat sini, pola dia sama dengan tolak 3 untuk nombor seterusnya. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C. Soalan C, nombor dia ialah negatif 4, 0, 4, 8. Okey, kita dapati susunannya nampaknya menaik. So kita tak perlu uji tolak dah lah, kita uji tambah ataupun darab. So kita uji tambah dulu Okey, lebih mudah kita ambil nombor yang positif kat sini, 4 dengan 8. So daripada sini kita nampak 4 tambah 4 lah dapat 8 kan. Maksudnya tambah 4 lah. Adakah betul? So kita uji daripada depan ni. Negatif 4 tambah 4 dapat tak? 0. Tekan kalkulator. Okey, dapat. Lepas tu 0 pula tambah 4 dapat 4 kan. Jadi betul lah kita punya pola ni. Tuliskan tambah 4 untuk nombor seterusnya. Okey, soalan D pula. Soalan D ialah 144, 72, 36 dan 18. Okey, nombor ni nampaknya menurun. Jadi kita hanya uji guna bahagi ataupun tolak lah. Okey, kalau kita nak uji guna bahagi, kita cari beza dulu kan. Okey, macam ni, 36 tolak 18 dapat 18. Tapi 72 kalau kita tolak dengan 36, kita tak dapat 18. Jadi dia bukan operasi tolak, jadi dia adalah operasi bahagi. Nak tahu dia bahagi berapa? Kita buat je lah. Kita ambil dua nombor kat depan ni dulu, 144
bahagi 72. Dapat 2 kan? Maksudnya 144 bahagi 2 dapat 72. Maksudnya bahagi 2. Uji yang lain pula. 72 bahagi dengan 2 dapat 36. Dan 36 bahagi 2 pun dapat 18. So, bila dah confirm, tuliskan polanya. Okey. Bahagi 2. Okey. Untuk nombor seterusnya. Macam tu. Okey. Seterusnya soalan E. Soalan E 1/2, 1/4, kosong, negatif 1/4. Yang ni nampaknya susunannya menurun. Bila menurun, bahagi ataupun tolak. So, kita cuba buat tolak dululah. 1/2 dengan 1/4. So, of course lah 1/2 lagi besar. Jadi, dekat kalkulator kamu cari beza dulu. 1/2 tolak 1/4. Kamu akan dapat 1/4. Maksudnya, kita tahu dia punya operasi dia adalah tolak. Tolak dia sebanyak 1/4. Adakah betul? So, kita uji balik lah. Kita uji balik. Kita buatlah bermula daripada depan kan. 1/2. Kita tolakkan dengan 1/4. Dapat tak 1/4? Dapat kan. Lepas tu 1/4 kita tolak lagi dengan 1/4. Patutnya dapat kosong. Yes, dapat. Kosong tolak pula dengan 1/4. So, kita dapat negatif 1/4. So, confirm lah. Pola dia ialah tolak sebanyak 1/4. So, tuliskan polanya. Tolak 1/4 untuk nombor seterusnya. Seterusnya kita buat soalan F. Soalan F iaitu 11.2 negatif 33.6 100.8 dan 302 negatif 302.4. Kalau kita tengoklah kan, dia punya bentuk ni, nombor dia bukan menaik, bukan menurun ni. Ini ke sini turun, lepas tu naik balik, lepas tu turun. Apa pun, yang ni kita kena uji sama juga. Kita kena uji operasi dia apa, dan berapa nilai dia. Kan? Macam ni kita terpaksalah uji keempat-empatnya. Tapi kalau kita bijak, kita dah boleh agak lah sebenarnya. Kita uji dululah untuk operasi tambah ke tolak kan. Mula-mula kita cari dulu beza yang ni. 11.2 dengan 33.6 tu kita cari beza dulu. So, cikgu ambil 11.2 tolak dengan negatif 33.6. So, cikgu dapat jawapan dia 44.8. 44.8. Yang negatif 336 tu dengan 100.8 tu cikgu cari beza pula. Cikgu ambil 108 lah, 100.8 dulu lah sebab dia lagi besar kan. Tolak negatif 33.6, cikgu dapat 134.4 pula. Jadi ini macam bukan pola lah sebab tak sama kan. Tak sama. Jadi mungkin bukan bukan operasi tambah ataupun tolak lah kalau macam ni kan. So, kita cuba darab ataupun bahagilah. Kita boleh cuba je salah satu daripada 11.2 nak ke 33.6. Cuba cikgu buat Cikgu buat ambil disebabkan nombor 33.6 tu, nombor angka tu lebih besar. So, cikgu buat 33.6 bahagi dengan 11.2. Cikgu dapat 3. Sebenarnya dapat negatif 3 kalau cikgu guna kalkulator macam ni. Negatif 33.6 bahagi dengan 11.2, cikgu akan dapat negatif 3. Nampak? Lepas tu, cikgu uji pula untuk dua nombor ni. Cikgu ambil
100.8 bahagi dengan negatif 33.6. Pun dapat negatif 3. Lepas tu cikgu uji pula yang ni. Okey, cikgu uji pula yang tu. Negatif 302.4 bahagi dengan 100.8 pun dapat negatif 3. Okey, so maksudnya kat sini kita kena buat bahagi ke darab. Walaupun kat sini kita nampak bahagi-bahagi, sebenarnya cikgu ambil yang ini bahagi yang ini untuk dapat nombor yang sebelum kan. Tapi sebenarnya dia, kalau kita terbalikkan, kita nak daripada nombor 11.2 nak ke 33.6 tu, kita kena darab sebenarnya. Ataupun kamu nak uji balik 11.2 kamu darab je dengan negatif 3 kan, kamu akan dapat negatif 33.6. Darab lagi dengan negatif 3, so kamu akan dapat 100.8. Darab lagi dengan negatif 3, kamu akan dapat negatif 302.4. Jadi pola dia tuliskan, okey, darab negatif 3 untuk nombor seterusnya. Okey. Okey, next Okey, seterusnya soalan nombor nombor 3 Okey, apakah soalan nombor 3? Bagi urutan nombor 28, 37, 46, 55, seterusnya 145. Okey, kena pasti dan nyatakan pola bagi nombor ganjil dan genap. So daripada sini macam biasa jugalah kita tengok dia punya susunan nombor ni menaik ke menurun. So kat sini menaik kan, jadi sama ada dia darab ataupun tambah. So kita uji dulu dengan tambah. Kita cari dulu perbezaan. Cikgu pilih 28 dan 37. Cikgu cari perbezaan dia. So 37 tolak 28, so cikgu akan dapat 9 lah. Ini bezanya 9. Maksudnya 28 ni kena tambah 9 untuk dapat 37. Kemudian kita uji 37 tambah 9 dapat 46 tak? Ya, dapat kan? Jadi yang ni pun kena tambah 9, yang ni pun kena tambah 9. Untuk yang nombor seterusnya lagi pun sama, tambah 9 tambah 9 kan? Okey. Tapi soalan dia berbeza sedikit lah. Dia nak kamu asingkan ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Okey. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okay? Yang belakangnya pun nombor ganjil lah. Macam ni nombor ganjil dia 37, 55 kan. So untuk nombor ganjil 37 dengan 55, pola dia kamu just tulis tambah 18 lah. Tak boleh lah tambah 9 sebab dia dah skip 1 ni kan. Tambah 18 untuk nombor seterusnya. Untuk yang genap pun sama lah. 28 nak ke 46 pun sebenarnya tambah 18 juga. Okey, so tulis sama je. Tambah 18 untuk nombor seterusnya. Okey. Untuk soalan nombor 5 pula. Okey, cuba kita lihat dekat gambar rajah ni kan. Okey, mula-mula dia bermula dengan 16. Lepas tu kalau tengok dekat gambar rajah ni ada anak panah ke bawah. Macam tu kan, anak panah dia macam ni. Dia macam berpisah. So pisah dia samalah kita bahagikan kepada 2. Jadi 8, 8. Okey. So daripada 8, 8 tu okey. Dekat sini bermula daripada 4. Okey, 4 dekat sini. So akan dipecahkan menjadi mana kat situ 8 dia akan pecah jadi 4, 4. Okey, 8 yang ni pecah 2 akan jadi 4 dekat sini, 4 dekat sinilah. Macam ni pecah sini kan. Ini pun samalah, daripada 8 pergi sini. Lepas tu dia pecah 2 bahagian. So akan share lah 4, 4. Okey. 8 ni mana datangnya? 8 ni adalah 4 campur 4. Sebab anak panah dia macam ni. Anak panah dia macam ni kan. Bertemu, tambahkan jadi 8. Okey. Dan kita kena lengkapkan yang seterusnya. 4 ni tadi dekat sini pecah 2 lagi. So maksudnya sini 2, sini 2. 8 pun sama, kita pecahkan. Sini 2, sini 4, sini 4. Yang ni sini 2, sini 2. Okey, lepas tu untuk yang seterusnya, okey, ada anak panah ke bawah macam tu, just turunkan saja jawapan di 2. Tapi untuk anak panah yang ini, dia adalah
hasil daripada yang atas ni dia bertemu. 2 campur dengan 4 dapat 6 kan. Yang ini pun sama. 4 campur dengan 2. So dapat 6. So yang ni 2 turunkan dapat 2. So dapat dah jawapannya 2, 6, 6, 2.